Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Saya ingin bertanya kepada Anda satu soalan yang panas. Betulkah kita bakal menyaksikan satu lagi pertempuran politik besar dalam masa yang terdekat? Ada satu ramalan politik yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Kononnya, Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubarkan pada 27 Julai ini. Ya, Anda memang tidak salah dengar. 27 Julai, 3 hari lebih awal daripada tarikh pembubaran PRN yang lepas pada tahun 2020. Anda rasa ini adalah satu langkah bijak ataupun permainan politik semata-mata? Penganalisis politik yang cukup dikenali di Sabah, Musli Oli, kata yang Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mungkin akan mengumumkan pembubaran DUN semasa ucapan penutupan Mesyuarat Agung Tahunan GRS nanti. Dan menurut beliau itu adalah saat yang paling strategik untuk mengumumkan PRN yang sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat Sabah. Tetapi kenapa sekarang? Kenapa bukan Oktober? Bila penggal DUN Sabah sepatutnya tamat secara rasmi. Datuk Haji J baru-baru ini ada kata yang GRS memang sudah bersedia untuk menghadapi PRN. Tapi dalam masa yang sama, agihan kerusi antara parti-parti dalam GRS masih lagi belum selesai. Inilah yang buat ramai tertanya-tanya. Apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir? Musli Oli berkata, Pakatan Harapan ataupun PH dijangka bertanding di lebih 20 kerusi DUN. Menariknya, katanya lagi, PH, GRS dan Barisan Nasional sudah pun berbincang dan GRS serta Barisan Nasional bersetuju untuk tidak meletakkan calon di kerusi-kerusi yang diberi kepada Pakatan Harapan. Nampak macam cantik saja persefahaman itu kan. Tetapi, tunggu dulu. Musli juga mendakwa rundingan antara GRS dan BN pula gagal capai kata sepakat. Jadi kemungkinan besar dua gabungan besar ini akan bertembung sesama sendiri dalam PRN nanti. Bayangkan, GRS dan Barisan Nasional yang sama-sama membentuk kerajaan sekarang akan berlawan di gelanggang yang sama. Siapa makan siapa, dan siapa sebenarnya yang lebih kuat di mata rakyat? Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pun ada membuat pernyataan yang agak tajam. Beliau kata UMNO akan tetap bertanding dalam PRN Sabah kali ini tetapi hanya bersedia bekerjasama dengan GRS selepas pilihan raya. Anda perasan atau tidak? Bukan sebelum, tetapi selepas. Ini seolah-olah memberi isyarat bahwa UMNO tidak mahu lagi dikawal ataupun tunduk kepada keputusan GRS sebelum PRN. Mungkin UMNO Sabah ingin tunjuk kekuatan sendiri dulu sebelum berbincang semula dengan GRS. Siapa tahu kan? Mungkin. Dan jangan juga lupa, Warisan pun sedang buat persiapan besar-besaran. Musli meramalkan Warisan akan bertanding sekurang-kurangnya 60 kerusi. Ya, 60 kerusi, termasuklah juga kerusi-kerusi yang PH ingin tanding. Maksudnya kalau semua ramalan ini menjadi kenyataan, kita akan saksikan pertembungan 3 penjuru. Warisan lawan PH, lawan GRS, mungkin juga 4 penjuru dengan kehadiran parti-parti seperti KDM, STAR, SAPP, dan mungkin Bebas. Ini belum lagi kira calon bidang terjun yang suka muncul saat-saat terakhir. Kalau kita imbas balik, banyak drama politik yang sudah berlaku sejak PRN 2020. Haji J naik sebagai Ketua Menteri selepas Perikatan Nasional berjaya tumbangkan Kerajaan Warisan. Tetapi tidak lama selepas itu, UMNO pula goyang dan akhirnya secara terbuka menyatakan mereka tidak sokong Haji J sebagai Ketua Menteri. Walaupun GRS dan Barisan Nasional nampak macam satu pasukan di atas kertas, tetapi realitinya sangatlah lain, sangat jauh. Kita pernah dengar desas-desus yang UMNO Sabah ingin menubuhkan kerajaan sendiri. Jadi tidak mustahil kalau kali ini mereka coba untuk membalas dendam dengan menunjukkan kekuatan mereka sebenar.
Dan dalam semua kekalutan ini, Pakatan Harapan pula bermain peranan neutral yang agak pelik bagi saya. Walaupun mereka bukan kerajaan negeri, mereka sebagian daripada kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Jadi perjanjian mereka dengan GRS di Sabah macam senyap-senyap, tidak banyak diwar-warkan secara rasmi. Tetapi bila agihan kerusi sudah pun dipersetujui, adakah penyokong PH benar-benar akan undi calon GRS? Ataupun sebaliknya? Warisan pula, walaupun kalah banyak kerusi masa PRU 15, masih ada sokongan kukuh di kawasan pantai timur Sabah dan juga beberapa kawasan bandar lah. Dan jangan juga lupa yang Syafiq Apdal masih pemimpin yang sangat berpengaruh, terutamanya dalam kalangan penyokong Sabah FOS Sabahan. Jadi PRN kali ini mungkin akan menjadi peluang terbaik warisan untuk bangkit semula. Atau sebaliknya, terkubur terus sebagai kuasa pembangkang yang pernah menjadi kerajaan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua, siapa sebenarnya yang paling bersedia? GRS yang masih bergelut dengan agihan kerusi, Barisan Nasional Sabah yang ingin tunjuk taring, ataupun PH yang ingin main selamat, ataupun warisan yang ingin kembali berkuasa? Dan apa pula nasib partai-partai kecil seperti KDM? Adakah mereka akan terus menjadi penentu kuasa ataupun sekadar pelengkap syarat? Lebih penting lagi, adakah rakyat Sabah akan terpedaya dengan janji-janji manis politik? Atau kali ini mereka akan membuat keputusan yang benar-benar menggambarkan suara hati rakyat Sabah? Kita semua tahu, sejak sekian lama rakyat Sabah dijanjikan pembangunan, kuasa autonomi, ME63, royalti minyak, dan macam-macam lagi. Tetapi sampailah sekarang, banyak yang tinggal dalam manifesto sahaja. Adakah PRN kali ini akan mengubah segalanya? Ataupun sekadar mengulangi sejarah? Dan satu soalan yang paling besar, adakah pembubaran DUN ini dilakukan karena kerajaan negeri sekarang benar-benar stabil dan mahu mandat baru, ataupun karena ketakutan terhadap perebutan kuasa dalaman yang semakin tidak terkawal? Saya yakin Anda semua ada pendapat masing-masing. Mungkin Anda sokong Haji Ji, mungkin ada yang mahukan Bung Mokhtar, mungkin ada yang percaya pada Syafiq Apdal, atau mungkin Anda rasa sudah tiba masanya orang muda ataupun calon bebas yang naik. Apapun pilihan Anda, satu perkara yang pasti, PRN Sabah kali ini akan menjadi medan pertarungan paling rumit, paling sengit, dan paling menentukan masa depan politik negeri ini untuk 5 tahun akan datang. Jadi, apakah pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju kalau saya kata politik Sabah sebenarnya lebih kompleks daripada politik nasional? Dan adakah Anda yakin pembubaran DUN pada 27 Julai ini adalah keputusan yang tepat? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen, saya ingin baca semua. Jangan lupa untuk tekan like, share video ini kepada rekan-rekan Anda, dan subscribe ke channel ini, Current Sphere MY, untuk kupasan politik yang tidak berpihak, berani, dan penuh dengan perbincangan yang jarang disentuh media arus perdana. Sampai kita jumpa lagi, jaga diri, jaga undi, dan jangan biarkan masa depan Sabah ditentukan oleh mereka yang hanya mahu kuasa. Terima kasih karena telah menonton. Anda semua memang power. Salam sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Sekian semua, terima kasih. Jumpa lagi.